Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Malam ke-15. Oh, dah masuk malam 15 dah. 15 Nuzul Quran. Kan? Yang 17. 17. Belum lagi, belum Ramadan lagi. Masuk je dalam Ramadan dah. Allahu Akbar. Allah alam macam mana Ramadan kita ni, ya Allah. Okey. Jadi kita akan mulakan insya-Allah Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz untuk baca ratib malam. InsyaAllah, terima kasih banyak. Selesai. Ya, insya-Allah. Saya nak bagi maksud duduk antara dua sujud untuk malam ni insya-Allah. Itulah masya-Allah antara doa yang kita baca tapi kita tak ambil berat. Terus sebenarnya doa tu sangat jamik, sangat sempurna. Semalam kita cerita pasal doa iftitah. Benar. Sebelum itu kita cerita pasal Fatihah. Betul. Di dalam solat, dan ini malam ni Ustaz cerita sikit pasal doa duduk. Doa kita baca duduk antara dua sujud. Betul. Itu doa yang sangat indah. Ramai orang baca rugi. Betul dok. Habis. Betul. Kalau kita faham maksud dia, ya Allah. Betul. Terangkan Ustaz. Oh ya, memang betul sebab doa tu dia kena minta daripada hati. Lalu sebab itulah Macam mana hati Ustaz kita faham? betul dok. Cuma kita bagi dia sebenarnya dia faham. Lalu terjemahnya Rabbi, wahai Tuhanku, irfirli, ampunilah daku. Lalu dia setiap kali datangnya pengampunan mesti datangnya kasih sayang Allah. Sebab itu yang berikutnya warhamni. So Rabbil Fili, Warhamni. Rabbil Fili ni adalah ampunilah. Ampunilah aku ya Allah. So kita bila kita duduk antara sujud tu sebenarnya kita tengah baca Rabbil Fili, ampunilah aku. Betul. Warhamni, Dan di situlah ya Allah kasihanilah aku. kasihanilah aku. Okay. Sebab pengampunan dan kasih sayang dia mesti bersebelahan. So minta ampun dan minta kasih sayang. Kasih sayang Allah. So besarlah sebenarnya doa ni. benar. Dua tu pun sebenarnya Dah cukup besar lah. Kalau dapat keampunan, dapat kasih sayang, dapat semua lah. Macam Dok selalu bagi perumpamaan lah, kalau contohnya menteri, Perdana Menteri, Sultan dah kasih dengan seseorang tu, dah selesai dah urusan dunia dia. Betul. Apatah Dia betul lagi ni raja sekalian raja. Benar. Allah seluruh alam. So ampunilah aku, rahmatilah aku. Benar Dok. Lagi. Wajburni, yang tu saya tak ingat, dan letakkanlah aku dalam ketaatan. Warfa'ni, dan muliakanlah aku, tinggikanlah. Betul. Menaikkan kemuliaan. Naikkan kemuliaanku. Dan itu indahnya dalam Islam, kemuliaan itu apabila kita tawaduk. Lalu bila kita rendahkan diri kerana Allah, sebenarnya di situlah kemuliaan. Sebab itulah kita minta kemuliaan selepas daripada kita sujud. Kan di antara dua sujud, dan sujud kita dah kata subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Lalu bila kita rendahkan diri tawaduk, sebenarnya di situlah kemuliaan sebagai hamba. Warfa'ni, lalu kita minta ya Allah. Wajibur ni tadi adalah Saya tak berapa ingat yang tu. cuba cari ya. Wajburni. Wajibur ni the right Jadi definition. right definition. Yang tu saya tak berapa ingat. Tak Tak apa. maaf. Tak apa. Warfa'ni, Betul. muliakanlah aku. Lalu bila kita dah dapat pengampunan, dah dapat rahmat, dah dapat kemuliaan, di situlah baru Allah ajar kita warzuqni, anugerahkanlah Rezeki, rezeki, cukupkan aku. Dan situ yang Dok kata Kaya. jangkauan, Kita kaya. doa kaya sebenarnya. Betul. Saya baca maksud dia, Ha. kayakan aku. Betul. Maksud kaya tu cukup. Betul. Orang kaya ni dia cukup lah. Betul. Maksudnya kaya tu bukannya kaya tu kefahaman kita. Betul. Kaya tu adalah cukup. Betul. Kan? Dia Walaupun pendapatan tak banyak, tapi tak ada masalah kesakitan. dicukupkan. Dicukupkan. Tak kisah dicukupkan tu macam mana. Ada orang dicukupkan, tutuplah Masya aib Allah, tu. Wajibur ni. Alhamdulillah. Jadi wajibur ni tutup aib. Jadi kita minta pengampunan, minta kasih sayang, dia. minta Allah tutup aib kita. Sebab itu ada satu patah syair dalam bahasa Arab, kalaulah Allah buka aib kita, nescaya pasangan pun takkan sanggup hidup dengan pasangan dia. Kalau Allah buka aib kita, isteri kita pun takkan sanggup duduk dengan kita. Anak-anak kita pun takkan sanggup duduk dengan kita. Penyayangnya Allah, Allah tutup Betul. aib kita. Jadi Betul. Rabbil Fili, Allah ampunilah aku. Ampunilah aku. Rabbil Fili warhamni, kasihanilah aku. Cinta. Wajburni, Tutuplah tutuplah aibku. Warfa'ni, muliakanlah aku. Betul. Warzuqni, Kayakanlah kayakanlah aku atau cukupkanlah aku. Tu lengkap doa tu. Sebenarnya sangat Fili lengkap. warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, Wahdini, petunjuk. berikan aku petunjuk. Betul. Lagi wahdini wa'afini, Wa'afini, berikan aku afiah, afiah. kesihatan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, afiah ni dia sebenarnya satu perkataan yang tak ada terjemah. Sebab dia afiah ni maksudnya kan doa Sempurna. Dia sempurna. Sebab itu dalam doa pun dia inna Afu wa afiah. Allahumma inni as'aluka sihah wal afiyah.
Banyak orang sihat tapi afiah tu tak ada. Dia sihat tapi dia buat maksiat. Dia sihat, dia lupa Allah. Lalu afiah ni dia satu perkataan yang sebenarnya susah nak cari terjemahan dia. Sebab itu selalunya orang terjemah sebagai afiah juga. Maksudnya kesihatan dalam ketaatan, kesihatan dalam kebaikan, dalam kegembiraan. Itu maksud afiah. Bermanfaat betul, mendatangkan. Habib guru saya, Habib selalu cakap, minta saya kalau cakap dia, Habib mau kirim apa? Saya mau kirim afu afiah. Betul, afu afiah, betul. Dia minta afu afiah, dia minta apa? Keampunan dan juga kemanfaatan untuk orang lain. Okey, Rabbi fili, ampunilah aku, Rabbi fili warhamni, kasihanilah aku, wajburni, tutuplah keaibanku, warfa'ni, naikkan kemuliaanku, warzuqni, kayakan aku atau cukupkan aku, wa'afini, wahdini, bimbinglah aku, wa'afini, afiahkanlah aku, jadikan aku orang yang bermanfaat. Lagi wa'fu anni, lagi sekali. Mula dengan Rabbil firli, tutup dengan keampunan. Dengan keampunan. Dua kali minta keampunan. Kalau dapat keampunan, dapatlah semua benda. Betul. So indahnya. Sejak saya tahu maksud dia tu, dia buat saya rasa bila saya baca tu, saya akan ambil masa baca. Untuk kita faham, it's a doa. Betul. Seluruh solat tu adalah doa. Tapi itu adalah doa yang sangat direct. Betul. Yang lain semua macam doa tu macam memuji-muji. Tapi kat situ doa dia sangat direct. Semua untuk aku. Sangat luar biasa sebenarnya kat situ. So, I think that's the message untuk malam ni lah untuk semua orang. Kita tak nak serah panjang cerita ni. Telah serah tawakal. Panjang cerita serah ni, power serah ni Allah. Semalam kita baca ayat doa iftitah hujung dia kan. Betul. Wa ana minal muslimin. Kan penyerahan dia. Kita serahkan kita ni adalah hamba Allah, taat kepada perintah Allah. Taat kepada Allah. Aku berserah diri kepada-Mu. Betul. Jadi dia sebenarnya balik kepada satu kisah. Kisah ni saya tak boleh nak cerita ketepatan kisah ni. Maksud saya kelengkapan kisah ni daripada kitab. Dia ada kitab dia ni dah lama gila lah. Tapi saya boleh summarizkan kisah ni sebagai satu cerita. Sebagai satu simbolik cerita. Saya selalu share cerita dia dengan MKK ataupun nak buat hidup. Bila saya cerita pasal the power of serah. Bila saya faham ni dulu, dia buat saya lebih faham antara kita bertawakal dengan berikhtiar. Which dua-dua ada kaitan. Ada sekali tu Sayyidina Abu Bakar tak silap saya, tinggalkan unta dia tak diikat. Betul, ada dalam hadis. Kan? Tinggalkan unta dia tak diikat, terus Rasulullah SAW tegur. Betul kata, aku berserah kepada Allah. Kalau kau serah kepada Allah, kau kena serah tapi kau kena ikat. Kau tak boleh serah macam tu je. Macam hari ni orang kata, biarlah COVID, aku serah kepada Allah. Tidak, sebenarnya Rasulullah dah sebut, kita berserah tapi dalam ikhtiar. Lepas tu kita serah pada dia. Jadi balik pada kisah ni, kisah ni berlaku pada satu zaman. Mungkin Ustaz pernah dengar kisah ni. Tentang seorang lelaki ni ketika tu ditinggalkan isteri dia. Dalam keadaan mengandung, dia pergi belajar dekat Baghdad. Sebenarnya kisah ni. Tapi dalam kitab, saya tengok kitab mana, ni banyaklah story dia. Saya bukan Ustaz nak buka cerita kitab mana, siapa Ustaz tahu, buka lah. So dia nak pergi Baghdad belajar. Dia bukan kat Baghdad lah, kat tempat lain. Dia jauh lah zaman dulu kan, nak pergi belajar ni. Jadi dia pergi belajar kat Baghdad, belajar agama. Sebelum dia begitu, dia cakap, ya Allah, aku serahkan kandungan, isteri dia mengandung pada waktu tu. Dia kata, aku serahkan kandungan isteriku ni kepada engkau, ya Allah. Aku serah pada engkau. Kau pelihara. Jadi dia pun pergi. Dia pergi belajar kat Baghdad, apa semua. Bandar Baghdad lah negara, bandar ilmu. Kita pun tahu, dulu ada bandar ilmu. Jadi selepas beberapa bulan, dia balik. Bila dia balik, ketika dia sampai balik ke kampung dia ni, dia tengok masalah kat rumah dia, isteri dia tak ada. Kan? Isteri dia tak ada, lepas tu lepas tu orang kampung kata, isteri kau dah meninggal, baru meninggal. Jadi dia pun berlari pergi ke, dia kata tengah dikebumikan. Jadi sampai dekat tempat tanah perkuburan tu, isteri dah ditutup, dikebumikan apa semua. Jadi dia tak sempatlah jumpa. Meninggal kenapa? Sebab meninggal bersalin. Dua-dua meninggal. Jadi semua orang pun dah balik apa semua, dia duduk kat kubur tu lagi. Kejap lagi dia dengar seorang bayi menangis. Bunyi bayi menangis. So dia terus terperanjat. Lepas tu dia takutlah ni ujian syaitan pun, syaitan ke apa dia. Lepas tu dia dengar lagi budak menangis. Dia panggil orang kampung semua, dengar ada budak menangis daripada dalam kubur isteri dia. Jadi semua orang pun korek balik, buka balik apa semua. Tengok balik, rupanya baby yang dikatakan meninggal ni tadi masih hidup. Dalam kandungan tu masih hidup. So dia thought that meninggal dulu sekali, tidak, hidup bayi tu. Jadi dikeluarkan. Bila dikeluarkan, dikemukakan balik isteri dia. Lepas tu malam tu dia mimpi. Dia mimpi
hai bulan bimbulan, engkau tinggalkan pergi menuntut ilmu dan kau serahkan kandungan isteri anak kau ni, bayi ni adalah kau serahkan kepada Allah untuk Allah pelihara. Dan Allah memelihara anak kau sampai kau pulang. Dan seandainya kau serahkan isteri kau dan kandungan anak kau ni kepada pemeliharaan Allah, nescaya Allah pelihara kedua-duanya sekali. Tapi sebab kau serahkan baby je, dia hanya protect baby tu saja. Jadi ni panjanglah lengthy the detail of the ni, but conclusion yang saya dapat masa tu adalah, dan saya practice dalam hidup, bila kita serah pada kita buat, kita kunci, kita buat apa benda yang kita perlu buat kat kereta, kat benda semua, tapi kita sertakan dengan, barulah kita kena sertakan dengan, ya Allah, aku serahkan urusan ni kepada engkau ya Allah, sebab engkau yang sebaik-baik maha menguruskan. Jadi kalau kita ada kenderaan, kita ada anything, even masalah pun, ya Allah, aku serahkan kau uruskan masalah aku ni. Sebab kau yang maha mengatur masalah aku. Perniagaan, Allah yang maha mengatur. Kita buatlah apa yang kita perlu buat, tapi kita serah pada dia. Sambil kita buat tu, kita dah tahu dah, kita dah serah. Jadi kena gabungkan. Dia kena gabung dulu. Bukan tak payah buat apa-apa, kita serah aja. Ataupun kita buat apa-apa, kita tak yakin pada dia. Dia kena serentak tu. Sambil kita buat sesuatu, kita serah, tapi kita berikhtiar. Jadi kalau kita, macam kita solat, kita bawa semua. Jasad, akal, hati dengan roh. Kita tak letak, jasad aku bergerak, roh aku letak tepi, tak, dia bawa sekali. Jadi itu urusan hati kan. Dalam kita bawa sekali niat kita, tapi kita bawa sekali dengan jasad, akal, hati dengan roh kita. Jadi bila kita serah tu hati, kita serah, ya Allah, aku serahkan urusan ni. Jadi saya selalu doa dalam banyak keadaan, saya doa, ya Allah, urusan aku, perniagaan aku bukan urusan aku. Apa saja urusan aku bukan urusan aku. Semua benda aku ada bukan aku punya. Ini semua hak engkau punya, hak engkau. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang daripada engkau, balik juga kepada engkau. Semua benda. Dan aku hanyalah hamba, makhluk. Tak ada kuasa. Kau yang mengatur semua benda. Jadi kau bagi aku yang, kau aturkan yang terbaik untuk aku. Aku cuba sebagai makhluk buat apa yang aku mampu. Tapi ini sebenarnya urusan kau. The best outcome or not the best outcome ni kau punya urusan. So kau yang maha mentadbir. Langit, bumi, semua benda kau boleh takbir. Apalah sangat urusan kita. Kan? It's nothing. Macam bukan debu lagi dah. Lebih kecil. Nothing. Bagi Allah. So itu benda yang saya, dalam prinsip power of serah, the prinsip S tu, salah satu 25S hidup luar biasa tu, itulah salah satu prinsip dia. Nanti mungkin dalam kitab tu Ustaz Ashraf ada cerita kisah tu mungkin. Pasal ni lah, pasal cerita yang saya dapat ni many years ago, pasal benda ni lah, belajar berserah. Serahkan pada dia, dan kita, bila kita buat tu, kita dah serah dulu. Baru kita buat dalam keadaan yang kita dah berserah. Kat situ dah tanya ketenangan. So, kalau jadi apa, ikut yang kita harapkan ataupun tak, kita dah tahu semuanya datang daripada Allah. Sebab prinsip dia kan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada daya upaya. Dia yang maha mengatur segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menguasai segala sesuatu. We are nothing. So we just do our level best. Pun tak best juga, ni hak dia. Best pun dia hak dia. Kan kita just do whatever we need as a human being, kemampuan kita. Kalau pun kita tak mampu, sebenarnya kemampuan dia, apa ni dia punya, dia hak dia. We just do our level, we call it our level best as human being, tapi dalam hati kita tahu, ya Allah, ni urusan kau, bukan urusan aku. Ini hak engkau, bukan hak aku. Di kuasa engkau, bukan kuasa aku. Dia semua aku nothing, we are nothing. Then, bila kita buat tu, kita tahu kita ada backup. Kita ada backup yang kuat. Dan kita yakin, insya-Allah dia akan protect. Dan pengalaman saya, dia akan buat, dia akan jaga. Everything yang kita dah serah pada dia dulu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Bila kita dah buat something, kita dah serah dulu dan kita buat, sebenarnya kita dah within dia punya radar. Better daripada kita tak. Wallahualam. Saya pun tak tahu Ustaz, saya just sharing je. I think Ustaz lebih faham, yang menonton mungkin lebih faham, Amal Ustaz lagi faham. Tapi saya cakap ni based on apa kefahaman saya bab the power of serah. Itulah hidup luar biasa. Betul hidup. Bila kita hidup luar biasa lah bila kita serah daripada dia dulu. Kita yakin dia akan bantu kita, kita buat tu sebagai level, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Just asbab je, kudrat je. InsyaAllah. Itu sajalah insyaAllah malam ni. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah bagi kita sedikit kita dapat ilmu ni, mudah-mudahan dia berkah. Amin. Kita boleh amalkan dalam hidup kita. Biasakan bila something. Lepas tu pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kita berserah pada dengan nama Allah, kita serah pada dia. Dan insyaAllah apa yang kita buat akan lebih, InsyaAllah kita tahu dalam dia punya ways, dalam dia punya radar. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Alhamdulillah. Apa benda Ustaz? Masalah sangat betul. Itulah kena gabungkan kedua-duanya. Dan di situlah datangnya ketenangan jiwa. Saya biasa pakai bila jumpa Allah. Wassalam.
Lagi sekarang memang serap pula Tak dah. patut tak patut. Biasa jumpa orang blog ni saya, ya Allah aku serah pada kau, urusan kau, ya Allah kau urusan aku. Oh, Alhamdulillah lepas Ustaz. Alhamdulillah. Tak tahulah macam mana dia lepas. Tak kisahlah percara pun. Betul. InsyaAllah lepas. Kalau kena sama pun saya redha Ustaz. Sebab saya dah serah. Betul. Sama-sama lah. Mana saya tahu Allah izinkan. Betul. Jadi kita hidup tak adalah stres sangat. Sebab kita tahu tak ada yang tak baik. Apa saja aturan Allah bagi saya Ustaz, tak ada yang tak baik. Pasti semua benda Allah atur yang baik. Nampak kita buruk bagi kita sudah baik. Betul. Kan ada hikmah yang besar. Benar. Tak mungkin tak terbaik. InsyaAllah. Kan? Jadi macam itulah. Yang gunakan Allah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik pada Tuan Hafiz. Thank you. Alright. So,